Assalamualaikum geng. Alright, hari ini aku nak sambung cerita balik manga Demon Slayer chapter 107 dan juga 108. Alright, lepas Genya telah sampai ke tempat Tanjiro, Genya ni dia terus tembak lah dia punya senapang ke arah Sekido dan juga Karaku. Okay, jadi Sekido dia nampak serangan Genya, tapi dia tak elak, dan serangan Genya ni telah berjaya lah memisahkan kepala Sekido daripada tubuh dia. Tapi kepala Karaku masih lagi intact dengan badan dia. Okay, dia tak terpisah 100%. Bila Tanjiro nampak senjata Genya, dia hairanlah sikit sebab bau senapang Genya tu sama dengan pedang Nichirin. Jadi Genya ni pun dia cepat-cepatlah pergi ke arah Karaku dan dia terus keluarkan katana dia dan dia potong kepala Karaku. Jadi Tanjiro ni dia teriaklah dengan Genya. Dia bagi tahu dengan Genya, diorang tak boleh kalahkan Hantengu ni dengan cara memotong kepala diorang. Sebab Hantengu akan terus regenerate dan akan muncul lagi Hantengu yang baru kalau kepala diorang ni dipotong. Diorang memang sengaja biarkan kepala diorang ni dipotong sebab itulah cara untuk Hantengu ni bertambah kuat. Kepala Sekido dan juga kepala Karaku yang telah terpotong tu telah regen jugalah dan telah muncul lagi Hantengu yang baru. Dan sekarang ni ada 4 Hantengu. Jadi Tanjiro dia fikirlah apa kelemahan Hantengu ni, macam mana cara untuk bunuh dia. Sebab kalau kepala dia ni dipotong, dia regen, dia akan berpecah lagi menjadi Hantengu yang lain. Tapi dia mesti ada titik kelemahan dia. Jadi masa Tanjiro tengah cuba untuk berfikir kelemahan Hantengu ni, dia telah diangkat oleh seorang Hantengu yang bernama Urogi. Okay, Urogi ni dia bermaksud kegembiraan. Urogi dia mempunyai penampilan macam burung, okay, macam manusia separuh burung. Dia ada sayap di belakang dia dan tangan dia dan juga kaki dia macam burung. Jadi Urogi dia ketawa lah dan dia kata dah sekian lama barulah ada orang yang perasan Hantengu punya kebolehan ni. Okay, untuk berpecah menjadi 4 dan juga bukan dengan cara memotong kepala diorang ni untuk bunuh diorang. Okay, Tanjiro lah orang tu. So Tanjiro nampak yang Hantengu jenis ni, Hantengu Urogi boleh terbang. Dia perasan lah setiap jenis daripada Hantengu ni mempunyai kebolehan masing-masing. Jadi Tanjiro dia teriaklah dengan Nezuko. Dia suruh supaya Nezuko pergi tolong Genya. Tapi bila Tanjiro tengok keadaan Genya, dia terkejutlah yang sekarang ni Genya telah ditikam oleh seorang Hantengu yang bernama Aizetsu. Ini Hantengu baru lagi lah. Aizetsu dia bermaksud kesedihan. Okay, Aizetsu dia mempunyai senjata macam tombak. Jadi Aizetsu dia tikam Genya dan dia angkat Genya ni ke udara macam dia sulak lah Genya. Okay, tapi dia cucuk di perut lah. Jadi Tanjiro teriaklah. Dia terkejut, dia panik. Nampak Genya ni telah ditikam. Jadi dia mintalah Nezuko supaya tolong Genya. Jangan risaukan keadaan Tanjiro sekarang ni. Dan Urogi, dia cakaplah dengan Tanjiro, kau betul-betul ada masa kah untuk risaukan orang lain sekarang? Jadi Urogi pula yang serang Tanjiro. Urogi serang Tanjiro dengan cara macam teriak dengan Tanjiro. Tapi teriakan dia tu macam sonic wave. Okay, kuatlah dia punya teriakan tu sampaikan Tanjiro ni hampir hilang kesedaran dia akibat serangan Urogi. Tapi nasib baik juga masa dia terkena serangan daripada Urogi tu, dia berjaya lakukan Hinokami Kagura dan dia potong kaki Urogi yang tangkap badan dia. Dan serangan ni telah menyebabkan Tanjiro jatuhlah ke tanah. Tapi sebelum dia jatuh tu, dia terkenalah, dia terhempas dekat beberapa ranting pokok. Jadi bila dia terjatuh di tanah tu, dia tengoklah di belakang dia. Dia perasan yang kaki Urogi tu masih melekat lagi
di kaki dia. Jadi bila dia tengok kaki itu, dia perasan kaki itu telah regenerate balik menjadi kepala Urogi, dan kepala tu tengah bersedia untuk melancarkan serangan dia ke arah Tanjiro. Tapi belum sempat lagi ditunjukkan apa yang berlaku dengan Tanjiro, ditunjukkanlah pula scene Muichiro Tokito yang sekarang ni tengah berusaha untuk kembali ke kampung penempa pedang tu. Jadi masa Tokito on the way balik ke Swordsmith Village tu, dia ternampaklah Kotetsu yang tengah struggle, Kotetsu yang tengah diserang oleh seekor demon. Tapi Tokito dia pada awalnya dia tak kisah pun dengan Kotetsu, sebab dia nampak yang Kotetsu ni masih muda, dia punya skill menempa pedang tu tiadalah hebat sangat sebab dia masih muda kan. Jadi dia kata priority untuk selamatkan Kotetsu ni rendah. Lebih baik dia pergi ke kampung tu sendiri, dia selamatkan ketua kampung, orang-orang yang hebat lah, orang-orang yang hebat menempa pedang, itu priority dia. Tapi masa tu juga dia teringat balik kata-kata Tanjiro. Okay, dia teringat kata-kata Tanjiro, di mana Tanjiro kata kalau kita tolong orang, benda tu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri nanti. Dan bila dia teringat benda tu, dia pusing belakang, dia terus tolong Kotetsu, dia terus potong tangan demon yang sekarang ni mencengkam Kotetsu. Dan bila Kotetsu nampak siapa yang tolong dia, dekat situ barulah dia terkejut. Orang yang tolong dia tu adalah Muichiro Tokito. Jadi sekarang ni Tokito dia berlawan lah dengan demon tu. Okay, demon tu actually bukannya demon apa pun, dia cuma demon yang dihasilkan melalui Blood Demon Art. Okay, Tokito dia cubalah potong kepala demon ni yang macam ikan. Tapi demon ni dia regen lagi macam biasa. So Tokito dia cuba pula potong pasu yang berada di badan demon tu. Dan bila dia pecahkan pasu tu, barulah demon tu hilang. Jadi lepas demon tu berjaya dikalahkan, Kotetsu ni dia lari lah ke arah Tokito. Lepas tu dia peluk Tokito. Dia ucaplah terima kasih sangat-sangat dengan Tokito sebab dia ingat dia dah nak mati. Masa tu dia takut betul dan dia bersyukur sangatlah dengan Tokito sebab selamatkan dia. Dan dia minta maaf jugalah dengan Tokito sebab dia pernah panggil Tokito ni dengan panggilan yang buruk. Jadi Tokito katalah, kau pernah panggil aku dengan panggilan yang buruk macam ni. Kotetsu ni dia menangis lah. Dia kata, aku minta maaf, aku memang bencikan kau sangat dulu. Jadi Tokito dia resume lah dia punya perjalanan tu. Dia kata, kau buatlah apa-apa yang kau nak sekarang, aku kena pergi ke kampung penempa pedang ni. Tapi Kotetsu dia halang lah Tokito. Dia kata tolong selamatkan Kanamori juga sebab Kanamori pun tengah diserang sekarang ni dengan Haganezuka. Haganezuka ni sekarang tengah buat pedang Tanjiro tu. Jadi dia mintalah Tokito untuk selamatkan Kanamori dan juga Haganezuka. So Tokito dia nak reject lah permintaan Kotetsu ni. Tapi masa dia dah almost reject tu, dia teringatkan memori dia dulu bersama-sama dengan Kagaya Ubuyashiki. Jadi ini sebenarnya memori Tokito lah yang dia macam lupa-lupa ingat dulu. Okay? Dia teringatlah kata-kata Kagaya, di mana Kagaya kata dengan Tokito, satu hari nanti kau mesti akan dapat jumpa diri kau yang sebenar. Kau mungkin keliru sekarang, tapi untuk masa sekarang ni, kau fokus je untuk diri kau sendiri. Selama mana kau hidup, kau pasti boleh lakukan sesuatu. Dan memori kau pasti akan datang balik suatu hari nanti. Jangan kau sia-siakan peluang tu. Mungkin kau nampak sekarang ni benda mungkin tak penting sangat. Tapi mungkin suatu hari nanti, perkara yang tak berguna tu akan menyebabkan kau ingat balik memori kau yang lama. Jadi lepas Tokito dah recall balik memori dia dengan Kagaya, dia bawa Kotetsu pergi ke tempat Kanamori dan juga Haganezuka. Dan di situ dia sempatlah persoalkan decision dia. Okay? Dia kata, betulkah apa yang aku buat ni? Kalau aku selamatkan Kanamori dan juga Haganezuka, aku tak boleh lindungi penduduk kampung di Swordsmith Village tu. Tapi Tokito, dia teguhkan keyakinan dia. Dia kata, tak, aku boleh. Aku telah diakui oleh Oyakata sama. Aku ni Miss Pillar Muichiro Tokito. Dan sekarang ni, Tanjiro pula yang hampir diserang oleh Urogi, dia cepat-cepat
potong mulut Urogi. Tapi di situ pun dia sempat panik lah. Sebab dia tahu bila dia potong mulut Urogi itu, Urogi tetap akan regen balik. Dan memanglah Urogi dia regen balik menjadi 2. Sekarang ni muncul pula 2 mulut. Okay, 2 pasang mulut. Dan kedua-duanya sedang cuba untuk menyerang Tanjiro. Jadi serangan tu telah berjaya sekali lagi mengenai Tanjiro. Tapi kali ni Tanjiro dia tersenyum. Sebab dia kata kekuatan serangan daripada Urogi ni telah jatuh. Okay? Tak sama kuat macam Urogi yang sebelum ni. Jadi di situ dia perasan lah juga. Tak semestinya diorang ni makin berpecah, makin kuat. Okay? Jadi diorang punya peak, diorang punya kekuatan ni, peak power diorang adalah ketika diorang berpecah menjadi 4. Lepas diorang berpecah menjadi 4 tu, even though diorang dibelah menjadi 2, diorang tetap akan regen macam sama, macam emosi diorang yang asal. Okay? Macam contoh Urogi ni lah, dia telah dipotong 2 kan oleh Tanjiro. Dia regen, dia tetap menjadi Urogi yang sama. Jadi Tanjiro ni dia counter attack lagi lah serangan daripada satu mulut Urogi ni. Kemudian tiba-tiba dari belakang Tanjiro pula muncul lagi Urogi yang cuba untuk teriak ke arah Tanjiro. Tapi Tanjiro berjaya elak serangan tu. Dan bila Tanjiro tengok mulut Urogi yang dia baru cucuk tu, mulut tu telah hilang. Okay, mulut tu telah regen balik menjadi Urogi yang asal. Dan Urogi ni telah menyerang Tanjiro dengan cara mencakar dada Tanjiro. Okay, so Urogi dia ketawa lah dengan Tanjiro. Dia kata dengan Tanjiro, bagaimana rasa kuku aku ni? Pantas dan tajam kan? Dia sangat kuat sampaikan kuku aku ni boleh memotong berlian. Jadi Tanjiro ni dia tengok belakang, dia ketawa balik dengan Urogi. Sebab Tanjiro sendiri sempat balas balik serangan Urogi. Dan Urogi ni sekarang kepala dia tu terpotong 2 akibat daripada serangan Tanjiro. Dan ketika Urogi cuba untuk menyerang Tanjiro lagi, Tanjiro dengan pantas dia potong lagi mulut Urogi sebelum Urogi sempat lancarkan serangan dia. Dan perlawanan antara Tanjiro dengan Urogi ni makin sengit lah. Dan di situ ditunjukkan pula babak di mana Nezuko tengah berlawan dengan Karaku. Jadi Karaku dia macam main-main lah dengan Nezuko. Nezuko yang struggle berlawan dengan Karaku. Tapi Karaku ni dia macam kasih main-main je dengan Nezuko. Jadi Sekido yang nampak perlawanan Karaku dengan Nezuko, dia suruh lah Karaku ni cepat-cepat habiskan Nezuko. Sebab dia pun annoyed nampak Karaku yang kasih lambat-lambat perlawanan diorang tu. Tapi Karaku ni dia masih lagi enjoy main dengan Nezuko. Jadi Aizetsu pula dia cakap lah, bagilah aku yang tamatkan nyawa budak perempuan tu. Jadi bila dia cuba tarik dia punya tombak tu daripada badan gennya, dia gagal. Dia heran lah kenapa dia tak boleh tarik balik tombak dia tu. Jadi dekat situ pula gennya ni rupa-rupanya dia belum mati. Dia angkat kepala dia tengok Aizetsu, lepas tu dia senyum. Dia kata, lawan kau ada dekat sini bro. Lepas tu dia terus tembak kepala Aizetsu ni sampaikan kepala dia ni musnah. Okay geng, itu saja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Thank you very much for watching. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.